Assalamualaikum. Saya Nurdami Alisa binti Hasmadi. Nombor metrik B05 SFP 20F004. Assalamualaikum, nama saya Nur Najla binti Muhammad Saiki. Nombor metrik saya B05 SFP 20008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Syuhada binti Abdul Razak. Nombor pendaftaran B05 SFP 20F012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Insyira binti Muhammad Sakri, nombor metrik 014. Okey, bagi untuk definisi talak, dia macam kita tengok, dia ada dua. Satu dari segi bahasa dan satu lagi daripada segi istilah. Okey, untuk dari segi bahasa adalah menceraikan atau melepaskan ikatan. Okey, manakala untuk dari segi istilah, melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak atau sebagainya. Jenis talak ada 5. Yang pertama, talak raj'i. Yang kedua, talak bain. Dan yang ketiga adalah talak sunni. Keempat, talak bidi. Dan yang kelima, talak takliq. Untuk talak raj'i, suami melafazkan talak 1 atau 2 kepada isterinya. Dan yang kedua, suami juga boleh merujuk kepada isterinya dalam tempoh masa iddah. Talak bain, suami melafazkan talak ketiga atau mengucapkan talak 3 kepada isterinya, manakala isterinya tidak boleh dirujuk kembali. Seterusnya adalah talak sunni. Contohnya macam suami melafazkan cerai talak kepada isterinya yang masih suci dan belum disetubui lagi ketika dalam keadaan suci. Seterusnya adalah talak bidi. Contohnya suami melafazkan cerai talak kepada isterinya yang dalam keadaan uzur ataupun masih suci tetapi sudah disetubui. Untuk talak yang terakhir ni adalah talak takliq. Contohnya suami menceraikan isterinya secara bersyarat dalam sesuatu sebab. Lafaz talak terbahagi kepada dua. Lafaz talak satu adalah lafaz sarih, jelas dan nyata. Lafaz yang digunakan menunjukkan maksud talak secara jelas dan nyata adalah, contohnya adalah engkau diceraikan dan engkau dilepaskan. Kinayah adalah isi nombor 2 untuk lafaz talak. Lafaz talak kinayah ni bermaksud kiasan. Jadi maksud lafaz kinayah tidak menunjukkan maksud talak secara jelas dalam masa yang sama boleh membawa kepada maksud yang lain. Contoh lafaz kinayah ni pergi jauh dari aku, selain daripada itu engkau dengan aku tiada apa-apa lagi, dan selain daripada kembali kepada keluarga engkau. Itu adalah contoh lafaz kinayah. Hukum talak terbahagi kepada 4, wajib, sunat, makruh dan haram. Jadi maksud wajib apabila suami tidak memberi nafkah atau bertindak zalim kepada isterinya, itu wajib untuk talak. Jadi sunat pula adalah apabila isteri memiliki akhlak yang buruk dan tiada cara lain untuk membaiki pulih akhlaknya, itu adalah sunat untuk menjatuhkan talak. Jadi makruh adalah bermaksud menceraikan isteri tanpa sebab ataupun menceraikan isteri yang solehah. Haram pula kepada hukum talak haram adalah melafazkan talak waktu yang diharamkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaku marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsanin. Maksudnya, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu, suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Yang kedua adalah perbezaan talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i adalah talak 1 atau 2 yang dilafazkan oleh suami. Suami boleh rujuk isterinya dalam tempoh iddah tanpa perlu kepada akad dan mas kahwin yang baru. Dan talak bain iaitu talak yang tidak boleh dirujuk oleh suami, namun isteri itu boleh dinikahi kembali dan dengan akad dan mas kahwin yang baru. Talak bain ni terbahagi kepada 2, iaitu talak bain sugra dan talak bain kubra. Yang pertama adalah talak bainunah sugra kecil, iaitu apabila suami menceraikan isteri dengan talak raj'i sama ada 1 atau 2, kemudian tidak rujuk hingga tamat tempoh iddah. Begitu juga penceraian yang berlaku sebelum persetubuhan. Penceraian dengan sebab ilah bersumpah tidak mahu menyetubuhi isteri. Fasak dan hulu, tebus talak, dan suami atau isteri yang murtad. Yang kedua adalah talak bainunah, iaitu kubra, besar, iaitu talak 3 yang dilafazkan dengan 1 lafaz, atau talak raj'i yang telah berlaku sebanyak 3 kali. Apabila terjatuh kali,
Apabila terjatuhnya talak 3, maka suami tidak boleh kembali mengahwini isterinya, melainkan setelah memenuhi syarat-syarat berikut. Dan syarat-syarat berikut ialah setelah iddah isteri selesai, bekas isteri berkahwin dengan lelaki lain, suami yang baru menyetubuhi bekas isteri itu, suami yang baru menceraikan isteri, dan selesai iddah setelah bercerai dari suami baru. Okey, seterusnya saya akan menerangkan hikmah talak. Yang pertama, bagi mengelakkan pasangan daripada menderita jika terus bersama. Seterusnya, dapat menyenangkan hati pasangan daripada bebanan dan tekanan sekiranya perceraian itu merupakan jalan penyelesaian bagi mereka. Yang ketiga, dapat membebaskan diri masing-masing secara damai tanpa sebarang perbalahan. Okey, yang seterusnya, contoh kes talak iaitu Azlina Fazlinda lawan Syamsuddin yang diputuskan pada tahun 2003. Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur mengesahkan dan mensabitkan perceraian pasangan suami isteri yang dilafazkan melalui SMS. Apabila suami menghantar kepada isteri SMS yang berbunyi, "Kalau engkau tak keluar dari rumah emak bapa engkau, jatuh talak 3." SMS yang dihantar pada jam 10 pagi dan isteri yang membacanya pada jam 8 malam. Apabila mengajukan soalan kepada defendant, iaitu suami, beliau memperakukan keterangannya yang diberikan oleh plaintiff, iaitu isteri. Oleh itu, mahkamah mengutuskan lafaz taklid cerai itu adalah sah.